kecenderungan masyarakat kita untuk mudah tersentap dalam hal-hal agama bangsa mau tidak mau disumbangkan antaranya oleh kepelbagaian jenis sekolah yang bertambah rencam dalam 2-3 dekad yang terakhir ini. Sebabnya, semasa kita di usia kanak-kanak, kita mengalami apa yang disebutkan sebagai social construct dalam diri kita untuk cultural competency, kemahiran untuk berinteraksi dengan kepelbagaian budaya. Kita keluar daripada rumah kita dan kita berkenalan dengan manusia-manusia yang mungkin lain kebiasaan mereka daripada kita, malah juga dari segi bangsa, agama dan yang seumpama dengannya. Jika kita terlepas peluang, zaman kanak-kanak tu kita berada di sekolah yang sama bangsa, sama budaya, sama agama, sama ada bila dah dewasa nanti kita akan terus memilih untuk kekal berada di dalam zon selesa, kepompong masing-masing, dalam bubble masing-masing kalau dalam bahasa Inggeris, ataupun jika terpaksa bergaul, ia berlaku dalam keadaan tidak selesa dan rasa percaya yang memakan masa untuk dibentuk, malah mungkin rapuh kepercayaan itu. Ini adalah perbincangan biasa di dalam sosiologi pendidikan. Mengambil contoh daripada pengalaman ketika menyekolahkan anak di Finland, semasa mendaftarkan anak, ada soalan yang biasanya ditanya, tidak ditanya. Ada soalan yang jarang ditanya tapi ditanya. Antaranya ialah jantina anak tidak ditanya kerana tidak ada pengaruh perbezaan jantina itu terhadap bentuk pedagogi ke dan lain-lain di sekolah. Itu tidak mengejutkan saya. Tapi yang ditanya ialah apakah agama dan juga apakah bahasa ibunda. Peraturan negara Finland dalam pendidikannya ialah jika di sekolah itu ada 3 ataupun lebih murid yang bertutur dalam bahasa ibunda tertentu dan beragama dengan agama tertentu, sekolah bertanggungjawab untuk menyediakan pendidikan yang mengukuhkan bahasa ibunda dan agama pelajar itu. Kerana dalam sistem pendidikan Finland, agama dan juga bangsa itu dianggap sebagai sumber identiti pelajar. Maka pelajar ditekankan agar menjaga bahasa ibunda jika bahasa ibunda mereka bukan bahasa Finnish ataupun Swedish. Maka saya kena justify dan saya kena jelaskan kepada sekolah bahawa saya mengambil tanggungjawab untuk mendidik anak kami sendiri di rumah untuk bahasa ibunda dan saya tidak mempertanggungjawabkan kepada sekolah untuk menyediakan pendidikan bahasa Melayu. Kalau tidak, sekolah mungkin tolak permohonan anak saya bersekolah di sekolah kerana mereka tak mahu mengambil tanggungjawab itu kerana tak mampu contohnya. Tapi pendidikan agama di sekolah anak kami, pelajar-pelajar beragama Islam menerima pendidikan Islam dan rezekinya yang mengajarnya pun adalah Muslim. Tapi yang lebih utama ialah guru-guru yang mengajar subjek agama adalah guru-guru yang terlatih di dalam pendidikan agama di peringkat teacher education. Maka yang beragama Islam masuk ke kelas mata pelajaran agama Islam, begitu juga dengan pelajar-pelajar beragama dengan agama-agama yang lain. Bagi para pelajar yang tidak associated dengan mana-mana agama, kelas etik adalah merupakan kelas pilihan mereka. Dan jika mereka memilih untuk tidak masuk ke mana-mana kelas di dalam kategori tersebut juga, ada pilihan tertentu yang disediakan, yang dibincangkan oleh pihak sekolah bersama dengan ibu bapa. Menghantar anak-anak ke sekolah yang sama di peringkat sekolah rendah terutamanya tidak menjejaskan perkembangan jati diri, agama dan bangsa jika negara tersebut sistem pendidikannya mempunyai polisi dasar dan amalan yang sama adil berasaskan pedagogi yang betul untuk seluruh rakyat.